Malaysia kini telah 50 tahun mencapai kemerdekaan sebagai sebuah negara yang maju di dalam arus pertumbuhan sektor ekonomi baru. Pertumbuhan pesat pembangunan seperti pembinaan projek-projek mega juga mampu memberi impak besar terhadap hala tuju dasar pertanian negara ketiga dan arus pembangunan tampuk pimpinan negara. Pendekatan pertanian baru ini mencetuskan arus perindustrian pertanian di negara kita. Pada akhir rancangan Malaysia ke-9, revolusi ini akan mempergiatkan semula sektor pertanian dan seterusnya menjadikan jentera pertumbuhan ekonomi negara. Dengan itu, penubuhan Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP untuk merealisasikan agenda jangka panjang ke arah mentransformasikan pertanian sebagai satu perniagaan. Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP ialah sebuah badan berkanun kerajaan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. Ditubuhkan pada 14 Februari 1973 melalui Akta LPP 110/1973 dengan tujuan menggalak, mempergiat dan memudah serta mengusaha kemajuan ekonomi dan sosial pertubuhan peladang, mendaftar, mengawal dan menyelia pertubuhan-pertubuhan peladang serta mengadakan peruntukan bagi yang berkaitan dengannya. Menyelia dan menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti tersebut. Memastikan tugas-tugas yang dilaksanakan adalah bagi memajukan dasar-dasar kerajaan, terutama dasar penyusunan semula masyarakat. LPP diuruskan oleh sebuah lembaga yang terdiri daripada seorang pengerusi, timbalan pengerusi, ketua pengarah dan 6 ahli lain yang dilantik oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Lembaga ini bertanggungjawab menggubal dasar-dasar pelaksanaan, meluluskan strategi, program serta mengkaji dan menilai prestasi LPP dan pertubuhan peladang. Akta LPP juga memperuntukkan penubuhan sesebuah majlis penasihat peladang yang dianggotai oleh pengerusi, timbalan pengerusi, ketua pengarah, wakil-wakil kerajaan persekutuan dan negeri serta 6 ahli lain yang dilantik oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Tanggungjawab majlis adalah memberi nasihat kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani mengenai kemajuan pertubuhan peladang dan perkara-perkara yang dirujuk kepadanya. Pengurusan dan pentadbiran LPP diketuai oleh ketua pengarah dan dibantu oleh 2 orang timbalan ketua pengarah, pengarah-pengarah bahagian dan pengarah-pengarah negeri. Ketua pengarah LPP ialah pendaftar bagi pertubuhan peladang dan koperasi asas tani. Kini terdapat 282 buah pertubuhan peladang yang terdiri daripada 268 buah pertubuhan peladang kawasan atau PPK, 13 buah pertubuhan peladang negeri atau PPN, sebuah pertubuhan peladang kebangsaan atau NAFAS dan 553 buah koperasi asas tani. Tugas-tugas utama LPP menurut Akta 110/1973 iaitu urusan pendaftar, mendaftar pertubuhan peladang, menyelia dan mengawal aktiviti pertubuhan peladang dan koperasi asas tani atau KAD, mengaudit akaun pertubuhan peladang dan KAD, membatal pendaftaran pertubuhan peladang dan KAD, menyedia pendidikan dan latihan ahli. Sebagai agensi pengurusan, menyediakan anggota pengurusan di pertubuhan peladang, melatih anggota untuk meningkatkan tahap profesionalisme, melatih peladang-peladang dalam bidang kemahiran, teknik dan perundangan, memberi khidmat nasihat. Sebagai agensi pembangunan,
merancang program-program pembangunan pertubuhan peladang bagi meningkatkan taraf ekonomi dan sosial pertubuhan peladang dan ahlinya, menyediakan bantuan sokongan, memperkukuhkan aktiviti pertubuhan peladang. Dalam merealisasikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan, Lembaga Pertubuhan Peladang menetapkan wawasannya iaitu menjadi peneraju pembangunan pertubuhan peladang yang unggul dan cemerlang. Misi Lembaga Pertubuhan Peladang pula adalah untuk membangunkan pertubuhan peladang sebagai pemberi perkhidmatan yang berkesan ke arah ahli peladang yang komersial. Wawasan dan misi menjadi panduan dan pendorong kepada Lembaga Pertubuhan Peladang untuk mencapai matlamatnya. Pertubuhan Peladang sebagai institusi berdaya maju dalam bidang perkhidmatan sokongan pertanian, pewujudan peladang komersial yang berdaya saing dan memberi sumbangan kepada sektor pertanian selaras dengan matlamat transformasi pertanian melalui pergerakan pertubuhan peladang dan pembangunan dan pengukuhan rangkaian aktiviti pertubuhan peladang. Matlamat khusus LPP adalah pengukuhan kedudukan kewangan pertubuhan peladang sebagai badan perniagaan peladang, pengukuhan perkhidmatan sokongan strategik pertubuhan peladang dalam aktiviti-aktiviti kejenteraan ladang, pengangkutan dan kemudahan asas infrastruktur ke arah pertanian, peningkatan dan penglibatan pertubuhan peladang dalam aktiviti-aktiviti strategik seperti pengeluaran benih, pembangunan industri asas tani dan pasaran ekspor, pembangunan dan penglibatan ahli pertubuhan peladang dalam pengeluaran, pemasaran dan pemprosesan hasil-hasil pertanian. Pewujudan 10,000 usahawan peladang sebagai pemangkin kepada program pemodenan dan transformasi sektor pertanian, pengurusan dan pembangunan modal insan LPP dan pertubuhan peladang, pengukuhan rangkaian aktiviti pembekalan, pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran pertubuhan peladang secara bersepadu, dan pembangunan sistem teknologi maklumat ke arah meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian atau delivery system di LPP dan pertubuhan peladang. Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pertanian Negara banyak mempengaruhi tugas LPP dalam mencorakkan pembangunan dan pertubuhan peladang. Tumpuan dan penekanan diberikan kepada meningkatkan pengeluaran makanan dengan memaksimumkan penggunaan tanah, teknologi dan mewujudkan daya saing sektor pertanian, pertumbuhan dan daya maju sektor pertanian secara komersial yang tersusun dan bercorak perladangan, pembangunan masyarakat peladang yang mengamalkan nilai-nilai positif, ingin maju dan berdikari, memperkukuhkan peranan dan institusi peladang supaya menjadi entiti perniagaan yang penting dalam sektor pertanian dengan penglibatan aktif masyarakat peladang. Sebagai agensi pembangunan dan pengurusan, LPP telah diminta oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk memberi tumpuan kepada 5 tugas utama, iaitu menggembeleng dan mengatur peladang supaya melaksanakan projek-projek yang berdaya maju melalui pengurusan berpusat, memperkukuhkan institusi peladang berorientasikan perniagaan supaya dapat menyertai secara berkesan dalam aktiviti pengeluaran dan pemasaran pertanian, mempergiatkan pembangunan peladang usahawan selaras dengan dasar kerajaan di bawah program masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera dan dasar pertanian negara, mempergiatkan pembangunan sumber manusia supaya tahap profesionalisme, kemahiran dan pengetahuan anggota LPP, pemimpin peladang dan peladang-peladang dapat ditingkatkan, melengkapkan kemudahan teknologi maklumat di pertubuhan peladang supaya menjadi pusat setempat atau one-stop agency untuk peladang, pihak kerajaan dan swasta. Di samping itu, LPP juga dikendaki melaksana transformasi pertanian bagi melengkapkan peladang dengan ilmu pengetahuan dan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk menghadapi era globalisasi dan liberalisasi, menarik pihak swasta untuk mengadakan pakatan strategik dengan pertubuhan peladang dalam industri pengeluaran makanan, mewujudkan kerjasama dengan jabatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
melalui konsep MOA Incorporated dan pihak lain bagi mempertingkat penglibatan peladang dalam pengeluaran makanan. Strategi-strategi dan program-program yang disusun oleh LPP adalah ke arah menjadikan pergerakan pertubuhan peladang di negara ini menjadi satu pergerakan yang boleh benar-benar memberikan perkhidmatan kepada petani-petani dan juga kepada ahli-ahli pertubuhan peladang sebagai sebuah badan perniagaan yang kukuh berupaya menyampaikan perkhidmatan-perkhidmatan kepada kumpulan sasar kita. Dan di samping itu, matlamat terakhir kita adalah untuk menjadikan peladang-peladang kita ini, ahli-ahli pertubuhan peladang khususnya, sebagai ahli peladang yang moden, profesional dan sebagai usahawan di dalam bidang pertanian. Dengan usaha-usaha yang dijalankan, LPP yakin dapat mewujudkan kumpulan peladang yang bersatu, berilmu dan berdikari di bawah rangkaian pertubuhan peladang yang berdaya maju, kuat dan berpengaruh untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial mereka serta berupaya menghadapi era globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Perjalanan kita untuk menunaikan wawasan bagi memajukan sektor pertanian untuk memenuhi potensi sebagai enjin pertumbuhan ekonomi baru. Diakui, perjalanan ini bukanlah satu perjalanan yang mudah yang membolehkan kita sampai ke destinasi kita dengan cepat dan mudah. Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP berkeyakinan penuh bahawa dengan pengalaman, kemahiran dan kebijaksanaan serta komitmen yang ada di kalangan ketua jabatan, pegawai-pegawai dan kaki tangan teknikal serta sokongan, Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP berupaya memikul tanggungjawab ini untuk melaksanakan program dan projek-projek pembangunan yang dirancang dengan cemerlang. InsyaAllah, Lembaga Pertubuhan Peladang atau LPP akan mencapai kejayaan yang cemerlang di dalam menunaikan janji peladang. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Kota Baru terus berkembang maju dan pesat membangun selari dengan dunia kemodenan masa kini. Lantas menjadi sebuah bandar yang sentiasa sibuk bagi urusan pentadbiran dan pelbagai jenis perniagaan. Bergerak selari dengan kemajuan dan pembangunan di sini, tidak dilupakan juga tentang pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Lebih membanggakan ramai cendekiawan dan cerdik pandai ilmuwan agama Islam lahir di bumi Kelantan Darul Naim. Antaranya, tokoh-tokoh mufti seperti Dato' Haji Wan Musa bin Haji Abdul Samad,
Datuk Haji Muhammad Nur bin Ibrahim, Datuk Haji Ismail bin Yusof, dan ramai lagi ulama yang telah berjaya. Tidak ketinggalan juga tokoh-tokoh penulisan yang lahir di sini, seperti Datuk Laksmana, As'ad Syukri Haji Muda, dan ramai lagi. Pendidikan atau pengajian Islam di Kelantan dipercayai bermula sejak awal abad ke-16 lagi. Perantara ketika itu hanya menggunakan kitab-kitab dari Mekah sebagai panduan. Sementara itu pendidikan Islam di Kelantan telah bermula di istana, kemudian diperluaskan lagi hingga ke surau, madrasah, dan masjid. Manakala bagi sistem pendidikan pondok, ia telah bermula sejak awal abad ke-19 lagi. Zaman kegemilangan dan keemasan perkembangan sekolah pondok adalah pada 1910 hingga 1945. Ketika itu banyak sekolah pondok dibina bagi menampung keperluan pembelajaran bagi seluruh rakyatnya di sini. Amat membanggakan pencapaian dan pembangunan dari segi pendidikan di Kota Baru. Sememangnya